Buletin pagi 12 Rabiul Awal bersama saya Amirul Hakim Lokman. Tajuk utama pagi ini. Guru pukul isteri hingga maut. Juga banjir di Melaka semakin buruk. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akibat kemarahan melampau, si suami nyawa isteri melayang. Mangsa seorang guru tuition ditemui maut di dalam rumah di Air Hitam, Pulau Pinang selepas dipukul suaminya dengan penyidai baju ketika pergaduhan. Ketua Polis Daerah Timur Laut ACP Cik Zamani, Cik Awang berkata, suspek yang juga seorang guru berusia 42 tahun menyerah diri di Ibu Pejabat Polis Daerah Kulim petang semalam. Berdasarkan pengakuannya, suspek memukul isterinya T. Santi, 39 tahun, menggunakan kayu penyedai baju dalam pergaduhan di rumah sewa mereka di Kampung Baru di Air Hitam kira-kira jam 10 malam Sabtu. Tanpa menyedari isterinya mengalami kecederaan, suspek pulang ke kampung di Kulim, Kedah. Ketika pulang ke rumah jam 11 pagi semalam, dia mendapati isterinya berada dalam keadaan tidak sedar diri. Pemeriksaan di rumah sewa suspek mendapati mangsa telah meninggal dunia dan ditemui berlumuran darah akibat kecederaan di kepala. ACP Cik Zamani berkata, kes diklasifikasikan selesai dengan penahanan suami mangsa. Polis juga merekodkan keterangan jiran keluarga terbabit. Mayat dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keselesaan kerana membunuh. Sehingga lewat tengah malam tadi, keadaan banjir di Melaka dilaporkan semakin buruk apabila 868 orang mangsa daripada dua daerah dipindahkan ke 8 pusat pemindahan sementara berbanding 542 orang mangsa petang semalam. Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Lieutenant Colonel PA Effendi Ali berkata, jumlah itu melibatkan 224 keluarga dari daerah Alor Gajah dan Melaka Tengah termasuk 94 guru dan pelajar Pusat Tahfiz Wal Qiraat Ainus Syukriah di Jalan Kereta Api Kampung Panco Durian Tunggal. Jam 9 malam tadi saja, 3 lagi pusat pemindahan sementara dibuka iaitu di Balai Raya Kampung Beringin dan Sekolah Kebangsaan Belimbing Dalam di Alor Gajah dan Balai Raya Kampung Tanah Merah di Krubong. Effendi yang juga pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri berkata, meskipun cuaca cerah namun paras air sungai yang berada pada tahap bahaya tidak mampu menampung kapasiti air yang mengakibatkan berlaku limpahan ke kediaman penduduk. Pihaknya dengan kerjasama agensi penguatkuasaan lain seperti Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang membuat pemantauan berkala bagi memastikan tiada penduduk terperangkap di kediaman masing-masing. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Adli Zahari ketika mengadakan lawatan ke PPS Balai Raya Gadik berkata, ekoran limpahan air secara mendadak ke kediaman penduduk, kerajaan negeri mengarahkan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS membuka beberapa pintu air barat di Alor Gajah dan Melaka Tengah bagi memastikan air sungai dapat mengalir dengan baik. Bagi tempoh jangka panjang, ujarnya, kerajaan negeri menggesa jabatan berkaitan menyegerakan projek rancangan Tebatan Banjir RTB di Alor Gajah dan Jasin yang dijadual siap pada 2020 bagi memastikan bencana seumpama itu tidak berulang. Di antara inisiatif jangka pendek yang kita buat hari ini adalah kita juga membuka kita punya barrage di Sungai Melaka bagi membolehkan air di peringkat upstream ini turun ke peringkat downstream. Kerana kalau kita lihat di kala air surut itu kita akan turunkan air dan sebahagian tempat itu kita dapat kurangkan, tapi ada lagi air-air yang bertakung setengah-setengah kawasan itu yang tidak membenarkan masyarakat untuk balik ke rumah. Dalam pada itu, Adli berkata kerajaan negeri akan menghulurkan bantuan sebanyak RM200 hingga RM500 kepada setiap keluarga yang terjejas banjir. Sementara itu, 8 pusat pemindahan yang dibuka adalah melibatkan daerah Alor Gajah dan daerah Melaka Tengah. Di Alor Gajah, 7 pusat pemindahan dibuka iaitu di Sekolah Rendah Agama Jaim Jelatang, Balai Raya Kampung Gadik, SK Lesong Batu, Balai Raya Kampung Panco, Balai Raya Seri Jeram, Balai Raya Kampung Beringin dan SK Belimbing Dalam. Manakala di daerah Melaka Tengah pula, pusat pemindahan yang dibuka adalah di Balai Raya Kampung Tanah Merah. Beberapa agensi kerajaan antaranya PDRM, Bomba, Angkatan Pertahanan Awam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Majlis Perbandaran Alor Gajah dikerah ke lokasi bagi memantau dan membantu mangsa. Banjir berpunca dari hujan lebat yang turun sejak tengah hari semalam.
Menyantuni umat membawa rahmat. Itu tema yang dipilih sempena sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2018 yang sedang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Bagi mengetahui perkembangannya, kita bersama wartawan Juliana Syarin di lokasi. Juju, teruskan dengan laporan anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh dan mengikut kedua-duanya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitulah Al-Quran dan Sunnahku. Berikut antara intipati khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum dan salam sejahtera Amirul. Hari ini ketika ini diadakan majlis sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 2018 dan bersesuaian dengan konsep Rahmatan Lil Alamin. Tema yang diangkat ialah menyantuni umat membawa rahmat. Majlis akan disempurnakan oleh timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dan Raja Permaisuri Perak Tuanku Zarah Salim. Turut dijangka hadir Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama isteri Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Juga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail dan suami Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beberapa menteri kabinet yang lain. Kemuncak sambutan adalah penyampaian anugerah kepada seorang penerima anugerah perdana dan 4 orang penerima anugerah Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan. Seperti yang anda dapat lihat di dalam dewan ini, di belakang saya ini dipenuhi dengan peserta yang segak berbaju Melayu, manis berbaju kurung berwarna-warni. Difahamkan terdapat kira-kira 4,000 peserta kontijen yang terdiri daripada agensi kerajaan dan swasta, badan berkanun, badan beruniform, pertubuhan bukan kerajaan dan pelajar Institut Pengajian Tinggi dan sekolah. Majlis akan bermula bila-bila masa saja dari sekarang dan saya kira itu saja laporan dari saya di sini. Kembali semula bersama Amirul di Sri Pentas. Terima kasih Juliana. Juju langsung dari Putrajaya dengan laporannya tadi. Seterusnya. Jabatan Meteorologi Malaysia MMD hari ini menafikan ada mengeluarkan amaran tsunami bagi negeri Johor dan kawasan pesisir pantai seluruh negara bermula November dan Disember ini. Ketua Pengarahnya Alwi Bahari menerusi satu kenyataan menegaskan pihaknya tidak bertanggungjawab dan tidak pernah mengeluarkan amaran tsunami seperti didakwa dalam mesej yang tular ketika ini. Katanya MMD ingin menjelaskan bahawa sehingga kini belum ada kaedah saintifik untuk meramal bila dan di mana akan berlaku gempa bumi. Oleh itu, amaran tsunami juga tidak dapat dikeluarkan sebelum sesuatu gempa bumi yang signifikan berlaku. Tegas beliau lagi, MMD selaku jabatan yang bertanggungjawab memantau kejadian gempa bumi di rantau ini akan mengeluarkan maklumat gempa bumi dan amaran tsunami sekiranya dijangka boleh mengancam kawasan pantai negara ini. Maklumat gempa bumi dan amaran tsunami hanya dikeluar dan disalurkan kepada agensi pengurusan bencana, media dan orang awam melalui laman tertera. Selain itu juga, orang ramai juga boleh menghubungi pusat operasi MMD untuk mendapatkan maklumat terkini. Kementerian Dalam Negeri KDN akan mempertimbang untuk menamatkan perkhidmatan syarikat tempatan yang tidak berkeupayaan mengendalikan sistem visa luar negara VLN secara efisien. Menterinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB didakwa gagal berperanan menyaring pelancong warga Cina yang masuki negara ini sekaligus memperlihatkan keupayaan mereka. Kita sedang meneliti balik syarat-syarat perjanjian yang telah ditandatangani, perkhidmatan yang telah diberikan dan kemungkinan besar kalau kita dapati dia tidak lagi sesuai kerana ada perkara-perkara tertentu yang sudah berlaku, kita akan ambil tindakan untuk menamatkan. Baru-baru ini, media melaporkan terdapat kelemahan sistem VLN atas talian termasuk entry dan e-visa untuk pelancong dari negara China dan India yang ingin memasuki Malaysia. Pelaksanaan sistem entry dikendalikan oleh syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad UKSB melalui satu perjanjian konsesi dengan KDN sejak tahun 2016. Syarikat itu didakwa gagal berperanan sebagai sistem saringan dan tapisan awal ke atas warga Cina yang memasuki negeri ini.
Sementara itu, penganjur Perhimpunan Ratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum (ICERT) yang dijadual berlangsung 8 Disember depan perlu memohon permit daripada pihak berkuasa. Tan Sri Muhyiddin berkata, penganjur juga diminta tidak melakukan sebarang provokasi menerusi permit di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012. The law is there, and we hope that they will just follow the rules and the laws. But did they do any applications to? Did they do any applications to the government to get approved? There is a provision under Akta Perhimpunan Aman. But they I don't have to repeat on that. They have to follow that rules. And as far as we're concerned, we are always open because this is a democratic country. They want to voice their concern, but there are certain things that they have to observe, not to provoke racial sentiment or religious sentiment that might create problem. But as far as we're concerned, until today, so far, it is under control. All right. Beliau mengulas perhimpunan yang bakal dianjurkan oleh UMNO dan PAS diterajui Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Kerajaan tidak merancang untuk menurunkan harga minyak masak subsidi biarpun harga minyak sawit sedang mengalami kejatuhan ketika ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, ini kerana kerajaan mahu menjimatkan tanggungan subsidi minyak masak dengan mengekalkan harga RM2.50 sekilogram. Misalnya bagi tahun ini, kerajaan kementerian diperuntukkan hampir 700 juta untuk subsidi minyak sawit. Tapi kerana ujung-ujung ini RBD Olin, bahan minyak sawit yang menjadi bahan utama kepada kita buat minyak masak itu jatuh, kesannya adalah subsidi kerajaan menjadi semakin ringan lah. Kerajaan jimat banyak dari segi itu. Okey. Tapi subsidi minyak masak ini hanya kita beri kepada minyak masak 1 kilogram yang kita pack plastik. Itu aja yang kerajaan subsidi. Bagi 1 kilo, kerajaan subsidi 50 sen. 60 sen ke 50 sen? 60 sen. Jadi, berapa harga 1 kilo? RM2.50. Maksudnya, kerajaan subsidi 60 sen bagi membolehkan harga minyak sawit 1 kilo paket plastik itu dijual dengan harga RM2.50. Beliau berkata demikian dalam sesi sidang media selepas melancarkan modul etika perniagaan Malaysia di Putrajaya semalam. Mengulas mengenai minyak masak yang tidak bersubsidi, Datuk Seri Saifuddin berkata peniaga telah mula menurunkan harganya daripada sekitar RM21 untuk 5 liter kepada kira-kira RM8 bergantung kepada jenis. Tambahnya, harga minyak masak tidak bersubsidi ditentukan oleh pasaran dan proses penyulingannya. Semalam, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata kerajaan sepatutnya berbincang dengan pengusaha dan kilang minyak masak untuk menurunkan harga produk masing-masing sejajar dengan kejatuhan harga bahan mentah itu. Katanya, harga minyak sawit untuk bulan Disember hanya RM1,775 satu tan atau turun hampir 50% berbanding harga pada akhir tahun 2016. Menteri Kewangan Lim Guan Eng akan membuat laporan polis dan mengambil tindakan undang-undang terhadap Suruhjaya PAS Perak Razman Zakaria kerana menuduhnya sebagai anti-Melayu dan raja-raja Melayu. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP berkata, tuduhan Razman itu dilihat sengaja ingin membangkitkan sentimen perkauman dalam kalangan orang Melayu terhadapnya dan pemimpin-pemimpin DAP. Saya akan minta bahawa laporan polis dibuat ke atas Bendahari PAS yang juga Pesuruhjaya PAS di Perak kerana telah tuduh saya sebagai anti Melayu dan anti raja kerana saya nasihatkan saya punya anak-anak buah supaya janganlah bekerja-kerja untuk dapat pangkat datuk. Tapi ini pula diputarbelikan sebagai satu tindakan anti raja dan anti Melayu. Jelas Guan Eng, beliau hanya menasihatkan ahli dan pemimpin DAP supaya tidak menerima sebarang gelaran datuk kerana mereka perlu mengutamakan khidmat bakti kepada masyarakat terlebih dahulu. 2 hari lalu, Razman yang juga Bendahari PAS berucap dalam Himpunan Perpaduan Ummah di Kampung Gajah Pasir Salak Perak berkata, keputusan DAP untuk tidak menerima gelaran dan pangkat dari istana adalah tanda biadab parti terbabit kepada raja-raja Melayu. Ini seorang menteri
Polis Negeri Sembilan melupuskan dadah bernilai 1.1 juta ringgit melibatkan pelbagai jenis dadah termasuk syabu, ganja, heroin dan air ketum. Ia melibatkan barang kes yang sudah selesai dibicarakan melibatkan 1,441 kes kesemuanya. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Nur Azam Jamaluddin berkata, ia melibatkan kes dari tahun 2000 hingga 2017. Menurut pecahan, syabu merupakan paling banyak seberat lebih 4 kg bernilai lebih RM671,000. Diikuti ganja bernilai hampir RM147,000, Aramin 5 bernilai RM185,000 dan heroin RM101,000. Projek pelupusan dilakukan di Pusat Pelupusan Sisa Pepejal Kualiti Alam di Bukit Pelanduk Port Dickson. Katanya, Polis Negeri Sembilan akan terus memacu komitmen untuk terus memerangi pengedaran dadah di negeri itu.